Salam sejahtera, saya Sandra Emo, anak dua cendang, nombor matrik P129879 dari kumpulan 4. Saya akan memulakan pembentangan mengenai bagaimanakah inquiry based learning dapat dilaksanakan secara berkesan dalam bilik darjah. Inquiry based learning ataupun IBL ataupun pembelajaran berasaskan inquiry adalah merupakan pendekatan pengajaran yang berpusatkan murid. Ianya menggalakkan murid untuk bertanyakan soalan atau mempersoalkan sesuatu benda, melakukan penyiasatan, membuat hipotesis, mengumpul dan menganalisis data serta membuat rumusan ataupun refleksi. Ianya juga memberi ruang kepada murid untuk terlibat secara aktif dan mencungkil rasa ingin tahu mereka. Tujuan inquiry ini adalah untuk menjadikan murid mengintegrasikan pengetahuan, kemahiran dan nilai secara berfikrah semasa meneroka ilmu. Murid juga dapat mengaplikasikan kemahiran meneroka, menganalisis, menilai, menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Ianya meningkatkan kemahiran berfikir aras tinggi murid dan meningkatkan kemahiran komunikasi mereka. Murid mengamalkan inquiry dalam kehidupan seharian serta meningkatkan minat dan keseronokan dalam pembelajaran. Terdapat beberapa ciri-ciri inquiry iaitu pertama, berpusatkan murid. Aktiviti yang dilakukan oleh murid adalah seperti meneroka, mengenal pasti, mencari dan menguji pengetahuan. Ciri ini menggalakkan penglibatan murid secara aktif dalam menyelesaikan sesuatu masalah yang diberikan. Yang kedua adalah merangsang minat dan sikap ingin tahu. Sikap ingin tahu murid dapat dicungkil untuk meneroka, mencari maklumat, menyoal dan menyiasat masalah yang diberikan oleh guru. Yang ketiga pula, mengemukakan soalan dan membuat inference dalam proses pencarian maklumat. Guru memberikan soalan yang dapat mencabar minda murid untuk melihat sejauh mana pemahaman mereka. Dan yang keempat adalah melibatkan proses kognitif, afektif dan psikomotor. Proses penyelesaian masalah yang dibuat oleh murid dapat membantu mengembangkan proses mental ataupun pemikiran mereka. Kita pergi kepada model pembelajaran 5E. Model 5E adalah model yang biasa digunakan di dalam pelaksanaan inquiry. Yang pertama adalah pelibatan ataupun engagement. Yang kedua, penerokaan ataupun exploration. Yang ketiga adalah penerangan ataupun explanation. Yang keempat adalah pengembangan ataupun elaboration. Dan yang kelima adalah penilaian ataupun evaluation. Seterusnya, saya akan serahkan kepada rakan saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Aina Nazira binti Mat Aziz, nombor matrik P1304 akan meneruskan perbentangan dengan menerangkan tentang jenis-jenis inquiry yang terdapat dalam pembelajaran. Inquiry yang pertama adalah inquiry pengesahan atau confirmation inquiry yang merupakan inquiry paling asas dan berpusatkan guru. Ia dilaksanakan sebagai latihan kepada pelajar untuk memperoleh kemahiran seperti merekod dan juga menganalisis. Selain itu, ia dilaksanakan bagi mengukuhkan sesuatu konsep yang telah dipelajari oleh pelajar. Antara ciri-ciri inquiry ini adalah guru menghasilkan soalan dan langkah penyelesaian. Yang kedua, pelajar melaksanakan langkah dan mengesahkan hasil pembelajaran. Dan yang ketiga, hasil pembelajaran telah diketahui di awal pengajaran. Inquiry yang kedua adalah inquiry berstruktur atau structured inquiry, di mana pelaksanaan penyelidikan oleh pelajar berdasarkan persoalan dan langkah yang disediakan oleh guru. Ciri-ciri inquiry ini adalah guru menyediakan soalan dan prosedur penyelidikan. Yang kedua, pelajar melaksanakan penyelidikan berdasarkan arahan daripada guru. Yang ketiga, pelajar membuat kesimpulan berdasarkan data evidence yang telah diperolehi. Dan yang keempat, hasil pembelajaran belum diketahui di awal pengajaran. Inquiry yang ketiga adalah inquiry terbimbing atau guided inquiry, di mana guru berperanan sebagai fasilitator dan memberi penerangan yang mendalam tentang sesuatu konsep kepada pelajar. Ia dilaksanakan bagi menunjukkan kebolehan merancang dan melaksanakan sesuatu penyelidikan berdasarkan persoalan yang telah dicetuskan. Antara ciri-ciri inquiry ini adalah pertama, guru mencetuskan soalan supaya pelajar dapat melakukan penerokaan. Yang kedua, pelajar menyediakan prosedur penyelidikan.
dan mengikut prosedur tersebut. Dan yang ketiga, pelajar perlu mengurus, merekod dan berkongsi data dengan rakan lain. Inkuiri yang terakhir adalah inkuiri terbuka atau open inquiry, di mana ia adalah inkuiri paling kompleks dan aras tinggi, di mana guru bertindak sebagai pembimbing. Pelaksanaan penyelidikan dilakukan oleh pelajar berdasarkan soalan dan langkah yang telah dibina. Antara ciri-ciri inkuiri ini adalah persoalan penyelidikan ditentu sendiri oleh pelajar secara individu maupun berkumpulan. Dan yang terakhir, pelajar berperanan sebagai perancang, pereka bentuk dan pelaksana dalam penyelidikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ain Sunira binti Muhammad Zaid, memegang kad metrik P12825 Hari ini saya akan terangkan berkenaan peranan guru dan murid dalam inkuiri. Dalam melaksanakan inkuiri, peranan guru dan murid penting dalam menentukan aktiviti berlangsung seperti yang dirancang. Berikut adalah peranan guru dan murid dalam inkuiri. Fasa penglibatan, iaitu fasa pertama kita, peranan guru ialah untuk mewujudkan persekitaran pembelajaran untuk menarik minat dan perhatian murid, merangsang perasaan ingin tahu murid, menimbulkan soalan, mendapatkan maklum balas yang mendedahkan apa yang murid tahu atau fikirkan tentang sesuatu konsep atau topik. Manakala peranan murid pula menunjukkan minat dalam topik tersebut, bertanya soalan seperti mengapa ini berlaku, apa yang saya sudah tahu tentang perkara ini, apa yang boleh saya ketahui tentang perkara ini. Dalam fasa penerokaan pula, guru perlu menggalakkan murid untuk bekerjasama tanpa arahan daripada guru, memerhati dan mendengar murid semasa mereka berinteraksi, membimbing murid dengan soalan dari semasa ke semasa untuk membantu penyiasatan, memberi ruang kepada murid untuk memikirkan tentang persoalan, bertindak sebagai pakar rujuk dan meningkatkan semangat ingin tahu murid. Manakala murid pula perlu berfikir secara terbuka dalam ruang lingkup persoalan yang disiasat, menguji ramalan dan hipotesis baharu, meneroka dan membincangkan alternatif lain, merekod pemerhatian dan idea, bertanyakan soalan yang berkaitan, menangguhkan keputusan sehingga memperolehi data sokongan yang mencukupi. Fasa seterusnya adalah fasa penerangan, iaitu guru menggalakkan murid untuk menerang dan mendefinisikan konsep menggunakan perkataan sendiri, meminta justifikasi, evidence dan penjelasan daripada murid, menjelaskan definisi penerangan dan pelabelan baharu sekiranya perlu, menggunakan pengalaman sedia ada murid sebagai asas untuk menerangkan konsep, mentaksir peningkatan pemahaman murid. Manakala murid pula menerangkan cadangan penyelesaian dan jawapan, mendengar penerangan murid lain secara kritikal, menyoal penerangan murid lain, mendengar dan cuba memahami penerangan guru, merujuk kepada aktiviti terdahulu, menyediakan penerangan menggunakan maklumat pemerhatian dan menilai kefahaman sendiri. Seterusnya, fasa pengembangan, iaitu guru perlu memastikan murid menggunakan definisi dan penjelasan yang telah diberikan, menggalakkan murid untuk mengaplikasikan konsep dan kemahiran di dalam situasi yang baharu, mengingatkan murid kepada penerangan alternatif. Murid diminta untuk merujuk data dan evidence dengan bertanya soalan berikut: apa yang telah anda tahu? Kenapa anda berfikir sedemikian? Murid pula perlu mengaplikasi definisi, penjelasan dan kemahiran dalam situasi yang baru yang hampir sama, menggunakan pengetahuan sedia ada untuk menyoal, mencadangkan penyelesaian, membuat keputusan dan mereka bentuk penyiasatan, membuat kesimpulan muhasabah berdasarkan evidens, merekod pemerhatian dan penerangan, menyemak kefahaman murid lain. Seterusnya, fasa penilaian, iaitu fasa terakhir, iaitu guru perlu memerhati murid apabila mereka mengaplikasikan konsep dan kemahiran baharu, mentaksir pengetahuan dan kemahiran murid, memerhatikan evidens yang menunjukkan perubahan tingkah laku dan pemikiran murid, membenarkan murid mentaksir pembelajaran kendiri, mengajukan soalan terbuka seperti berikut: mengapa anda berfikir sedemikian? Apakah evidens yang menyokong dapatan anda? Apa anda tahu tentang X? Bagaimana anda terangkan X? Manakala murid pula menjawab soalan terbuka menggunakan pemerhatian, evidens dan penjelasan yang telah diterima, mempamerkan kefahaman, pengetahuan tentang suatu konsep atau kemahiran, menilai kemajuan dan pengetahuan kendiri, mengajukan soalan untuk menggalakkan penyiasatan selanjutnya. Seterusnya, saya akan bagi kepada kawan saya yang seterusnya. Terima kasih. Salam sejahtera, saya Jessica Sabut, nomor metrik P129890. Untuk poin seterusnya, pembelajaran berasaskan projek.
Pembelajaran berasaskan projek adalah pendekatan pembelajaran di mana pelajar terlibat dalam aktiviti projek yang melibatkan penyelidikan, rancangan, dan pelaksanaan tugas atau projek berdasarkan topik atau konsep yang sedang dipelajari. Terdapat beberapa kelebihan pembelajaran berasaskan projek. Yang pertama, keterlibatan aktif, yaitu pelajar terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran yang membantu memperkuat pemahaman mereka tentang konsep dan kemahiran yang dipelajari. Kedua, pembelajaran kontekstual, yaitu projek berkaitan dengan konteks dunia nyata atau topik yang relevan dalam mata pelajaran. Ketiga, meningkatkan kemahiran kritikal. Pelajar melibatkan kemahiran kritikal seperti pemecahan masalah, analisis, penyelesaian masalah, dan kreativiti dalam proses projek. Keempat, bekerja sama, yaitu kerja berkumpulan dalam projek membantu pelajar untuk lebih bertanggung jawab dalam memberi kerjasama dan mahir berkomunikasi dan ada sifat kepimpinan. Yang kelima, penggunaan teknologi, yaitu projek sering melibatkan penggunaan teknologi dalam penyelidikan, penyampaian, dan penghasilan projek. Yang keenam, pemupukan keinginan untuk belajar, yaitu pembelajaran berasaskan projek dapat membangkitkan minat dan motivasi pelajar untuk belajar karena mereka sendiri yang mengatur pembelajaran mereka dan melibatkan diri secara aktif dalam topik yang diminati. Contoh aktiviti pembelajaran berasaskan projek ialah projek mempelajari sistem surya. Objektif untuk projek ini ialah memahami komponen-komponen sistem surya dan hubungan antara mereka. Langkah-langkah yang diberi dalam projek ini ialah yang pertama, membuat penyelidikan, yang kedua, membuat model planetarium, yang ketiga, melakukan demonstrasi projek, yang keempat, menganalisis data, yang kelima, membuat penyelidikan lanjutan, dan yang keenam, membuat pembentangan projek. Pada akhir projek ini, pelajar telah mengaplikasikan semua ciri-ciri dalam pembelajaran berasaskan projek. Sekian dan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Nurul Ain binti Muhammad Razani, nombor metrik P129979. Okey, saya akan menyambung pembentangan berkaitan dengan pembelajaran berasaskan masalah. Okey, apa itu pembelajaran berasaskan masalah? Okey, inquiry based learning iaitu pembelajaran berasaskan masalah, iaitu melalui cara mengutarakan pernyataan masalah kepada pelajar adalah suatu proses pembelajaran yang berkesan kerana bukan hanya berpusatkan kepada guru semata-mata. Okey, antara contoh teknik pembelajaran berasaskan masalah, okey, antaranya ialah penggunaan teknologi web 2.0. Okey, guru-guru bolehlah menggunakan teknologi web 2.0 dalam pembelajaran kerana dapat menarik minat pelajar untuk menggunakan aplikasi dan teknologi masa kini dalam pembelajaran. Okey, yang kedua, guru-guru boleh menggunakan buku komik. Okey, di mana buku komik ni dilihat berkesan dalam membuat hubung kait di antara situasi sebenar dan gambaran yang mudah serta jelas. Okey, seterusnya guru-guru boleh membuat pembinaan model jigsaw. Okey, model jigsaw ni dapat memberikan pembelajaran yang kooperatif dan lebih sistematik. Okey, seterusnya guru-guru bolehlah membangunkan alat pembelajaran yang dibuat berdasarkan silibus, lembaran kerja, rancangan pengajaran, media pembelajaran dan ujian pencapaian yang dapat membantu proses pembelajaran pelajar.
Okey, yang terakhir sekali antara teknik yang teknik pembelajaran berasaskan masalah yang guru boleh gunakan adalah melalui penilaian rubrik. Okey, penilaian rubrik ni mempunyai kelebihan dalam membantu pelajar dalam mengasah kelebihan KBAS. Sebagai kesimpulan, IBL dapat membantu murid untuk menjadikan mereka lebih peka, mempunyai rasa ingin tahu dan mempunyai fikiran yang kritis dan kreatif. Penglibatan murid secara aktif dalam melaksanakan pendekatan IBL ini dapat melahirkan individu yang mempunyai kemahiran berfikiran aras tinggi. Ianya dapat membantu guru terutamanya dalam mengenal pasti keupayaan pemahaman murid. Pendekatan inquiry-based learning ini harus diteruskan dan pelaksanaannya perlu dipelbagaikan selari dengan perkembangan semasa. Itu saja dari kumpulan kami. Sekian, terima kasih.